Selamat petang, salam sejahtera. Sakau sini, sakau sana, cerita politik Malaysia, cerita rasuah Malaysia, ada ahli politik kena tangkap, berita sepenuhnya. Najib tak layak dapat belas ihsan, kata Sifo. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Berita sepenuhnya, Pusat Membenteras Rasuah dan Kronisme Sifo menggesa reformasi dilakukan terhadap sistem pengampunan di Malaysia bagi memastikan mereka yang layak saja diberi pertimbangan, kata Sifo. Apa pendapat anda tentang isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda. Berita selanjutnya, gesaan itu sebagai respon kepada keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak yang disabit bersalah dalam kes rasuah SRC internasional pada baru-baru ini yang mendapat pengampunan 50%. Sifo berpandangan ada keraguan yang besar sama ada Najib memang patut atau tidak mendapat balas ihsan itu selepas mengambil kira kesalahan yang disabitkan ke atasnya ketika memimpin negara, kata badan Sifo tersebut. Najib baru-baru ini telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Sebagai pemimpin negara, kata Sifo, dia menyalahguna kuasa dan kepercayaan yang diberikan pengundi kepadanya untuk secara salah mengayakan diri sendiri sehingga menjejaskan semua rakyat Malaysia yang lain, kata beliau lagi. Beberapa komen kata mereka setuju dengan apa yang digesa oleh Sifo ini kerana menjejaskan rakyat Malaysia. Mahkamah Rayuan merujuk kes SRC internasionalnya sebagai memalukan negara. Dia masih ada beberapa perbicaraan jenayah untuk kesalahan berkaitan korupsi yang lain dan penghakiman terus untuk tunggakan cukai bernilai RM1.69 bilion ringgit terhadap lembaga hasil dalam negeri, kata Sifo. Dalam kenyataan hari ini, ada yang menyatakan pendapat bahawa sekiranya Najib diberikan pengampunan penuh, maka bagaimana pula dengan kes-kes mahkamah beliau termasuklah tunggakan cukai 1.69 bilion tersebut. Sifo berkata, legasi Najib telah tercemar dengan kehilangan besar wang rakyat dan tindakannya telah menyebabkan negara menanggung hutang yang amat besar yang sepatutnya boleh disalurkan untuk manfaat rakyat pada tahun-tahun mendatang, kata badan NGO ini. Badan NGO itu juga, iaitu Sifo juga membuat satu persoalan yang besar. Adakah ini orang-orang yang benar-benar layak mendapat belas kasihan soal NGO tersebut? Apa pula pendapat anda untuk jawapan kepada soalan NGO Sifo tersebut? Sila tinggalkan komen anda, saudara-saudara sekalian. Mengulas lanjut, Sifo juga membangkitkan dalam kes Najib, kuasa pengampunan bergantung kepada budi bicara yang di Pertuan Agong dan Badan Kehakiman juga menyatakan ia tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Oleh sebab itulah, Anwar Ibrahim telah pun menggesa semua rakyat Malaysia supaya menerima dengan hati terbuka keputusan Lembaga Pengampunan tersebut. Berita selanjutnya, justru NGO itu mencadangkan agar reformasi sewajarnya terhadap proses pengampunan, termasuk agar pesalah menjalani tempoh penjara minimum mandatory sebelum permohonan pengampunannya boleh dipertimbangkan, kata badan NGO Sifo tersebut. Ini bermakna Najib perlu sekurang-kurangnya 1/3 daripada hukuman penjara beliau. Had yang sesuai perlu diperkenalkan bagi menegakkan keadilan dan kesaksama untuk semua, kata Sifo, seperti tempoh minimum mandatory sebelum boleh memohon pengampunan dan sekatan pengampunan
ketika individu tersebut masih dihadapkan dengan pendakwaan jenayah yang serupa di mana-mana mahkamah. Ini mengaitkan Najib dengan isu 1MDB dan kes SRC beliau. Beliau telah dapati bersalah untuk kes SRC internasional. Namun demikian, isu induk 1MDB masih dalam perbicaraan. Kata Sifo lagi, kita mesti benarkan perbicaraan terbuka, jujur dan penuh hormat bagi isu ini demi kebaikan negara, kata Sifo. NGO itu juga memberi contoh pengampunan di Kanada yang menyatakan tempoh menunggu minimum sebelum pesalah boleh membuat permohonan selain mereka perlu membuktikan ketidakadilan dan kesukaran tidak wajar ekoran hukuman yang dikenakan. Sifo turut membangkitkan kebimbangan pengurangan hukuman Najib akan memberi kesan kepada imej negara dan persepsi awam terhadap sistem keadilan. Keputusan ini datang dengan harga yang mahal, kata Sifo. Dana awam yang dibelanjakan untuk perbicaraan, permohonan interlocutory dan proses rayuan, kata mereka lagi. Daripada analisis dan pemerhatian di lapangan oleh beberapa pemerhati politik, mendapati pelbagai kesan dan pelbagai reaksi daripada rakyat berkaitan dengan kes pengampunan Najib tersebut. Berita selanjutnya, selain itu, usaha yang telah dilakukan agensi penguatkuasaan, wartawan, penyiasatan dan pelbagai kerajaan luar yang terlibat dalam penyiasatan dan paling penting, pemberi maklumat yang telah berdepan risiko untuk mendedahkan skandal ini dan sekarang semuanya dilihat sia-sia. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini, ulasan-ulasan terkini daripada channel ini dan untuk membantu membangunkan dan mengembangkan channel ini semua. Berita selanjutnya, keputusan ini juga menjejaskan hukuman yang telah diputuskan dan disahkan 3 peringkat kehakiman dan paling utama menjejaskan kewibawaan institusi diraja dengan mengheretnya ke dalam kancah politik dan kuasa, kata Sifo lagi. Saudara-saudara sekalian, berita ini dipetik daripada Malaysia Kini dan pastinya anda mempunyai pendapat dan pendirian sendiri berkaitan dengan kes pengampunan Najib. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.